Akibat ketidakpastian geopolitik di Eropa, Perancis mendekati Cina untuk mencari solusi perang Ukraina. Selepas dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot melawat ke Cina selama 2 hari pada tanggal 27 hingga 28 Maret 2025. Qiang bertemu dengan Menlu China Wang Yi serta Perdana Menteri Cina Qiang. Apa saja lengkapnya topik bahasan yang mereka diskusikan? Simak dalam video berikut. Pertemuan antara Jean-Noel Barrot dengan Wang Yi berlangsung di Wisma Diaoyutai Beijing pada Kamis 27 Maret 2025. Ia lalu bertemu dengan Perdana Menteri Qiang di Balai Agung Rakyat. Satu topik bahasan utama adalah soal perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Qiang menekankan pentingnya partisipasi Beijing untuk mengakhiri agresi Rusia di Ukraina. Salah satu caranya dengan meyakinkan Rusia untuk mau naik ke meja perundingan. La France et la Chine doivent en premier lieu se coordonner pour favoriser une paix juste et durable en Ukraine. Pour mettre un terme à cette guerre d'agression russe, la participation de l'Ukraine et de l'Europe aux pourparlers de paix est indispensable, comme vous l'aviez justement souligné à Munich, Monsieur le Ministre. La Chine a aussi un rôle à jouer pour convaincre la Russie de venir s'asseoir à la table des négociations avec des propositions sérieuses et de bonne foi. Seperti diketahui, Perancis merupakan salah satu pendukung setia Ukraina. Kunjungan Barrot merupakan kesempatan untuk mengukur sikap Cina terhadap Ukraina. Sebentar lagi Perancis akan menggelar pertemuan besar terkait kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian untuk Ukraina. Pengiriman itu merupakan bagian dari rencana Perancis dan sekutunya untuk mendorong perdamaian di Kiev. Di hari yang sama, Presiden Perancis Emmanuel Macron turut menyampaikan harapan yang sama kepada Cina. Je souhaite pour ma part que la Chine en effet puisse jouer un rôle actif et compte tenu de la qualité du dialogue qui est le sien avec la Russie, compte tenu de l'initiative de paix qu'elle avait prise en lien avec le Brésil il y a quelques mois, je souhaite que, en effet, le président Xi puisse avoir un rôle tout à fait actif pour nous aider à bâtir cette paix solide et durable. Et je pense que la Chine n'est plus que légitime pour le faire en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et compte tenu des initiatives précédemment prises. Tak cuma Eropa, sejumlah negara lain juga mengupayakan penghentian perang Ukraina. Amerika Serikat di bawah Donald Trump telah membuat kedua negara bertetangga itu menyepakati pembatasan serangan pada sasaran dan periode tertentu. Tetapi Eropa menilai AS kini terlalu memberi ruang kepada Rusia dan malah berbalik menekan Ukraina. Terlebih, upaya Gedung Putih sejauh ini tidak melibatkan Eropa. Sementara sikap Cina cenderung abu-abu. Ketika negara-negara barat getol berlakukan sanksi ekonomi, Cina mendukung Moskwa secara ekonomi dan diplomatis. NATO bahkan selama ini mengecap Cina sebagai pendukung utama perang. Namun Beijing selama ini mengklaim diri berada di pihak netral. Barrot mengakui ada perbedaan antara Paris dan Beijing terkait perang dan isu-isu lainnya. Meski demikian, kedua negara harus bekerja sama untuk membina dialog. Sementara Wang Yi menyebut pertemuan keduanya sebagai konstruktif. Kedua negara berencana menggunakan mekanisme konsultasi antar Kemenlu untuk berkomunikasi secara mendalam. 中法作为联合国办理的常任独立自主单位，我们将发挥历史主动权，坚持多边主义，反对单边主义，以对话协作对抗，以互利共赢反对合作断裂，共同为世界的和平发展良好做出发展。 Ucapan Wang ini merupakan istilah yang kerap digunakannya untuk mengkritik kebijakan luar negeri AS serta tatanan politik yang dipimpin Barat. Beijing disebutnya akan memperkuat koordinasi strategis dalam isu-isu penting internasional dan regional. Selain membahas soal perang Rusia-Ukraina, perang dagang juga tak luput dari topik bahasan. Seperti diketahui, Cina dan Uni Eropa sama-sama terkena tarif impor tinggi dari AS.
Di lain sisi, Beijing Brussels juga sedang dalam situasi perang dagang. Alasannya, Eropa mengeluhkan praktik perdagangan Cina yang dinilai tidak adil dengan Beijing mencatat surplus perdagangan atas Eropa. Setelah pertemuan itu, Perancis tampaknya berkomitmen untuk memperbaiki hubungan. Oktober lalu, Cina mengenakan tarif sebesar 30,6 hingga 39% pada impor brandy alias minuman anggur dari Eropa. Ini terjadi hanya beberapa hari setelah Uni Eropa menyuarakan pengenaan tarif terhadap kendaraan listrik dari Cina. Langkah Beijing paling berdampak pada merek Cognac Perancis. Alhasil ekspor Perancis turun hampir seperempatnya pada tahun lalu. Sementara itu, industri alkohol Perancis dan Eropa tengah terancam oleh tarif impor sebesar 200% dari Presiden AS Donald Trump. Sementara Wang Yi tidak menanggapi sengketa perdagangan antara Cina dan Perancis, namun keduanya sepakat untuk memperdalam kerjasama di bidang pertanian, energi nuklir, serta penerbangan dan kedirgantaraan. Pertemuan antara Menlu Perancis dan Cina menyiratkan banyak maksud. Kedua negara ini punya pengaruh signifikan dalam kancah geopolitik nasional. Maka meski tidak sepaham dalam beberapa hal, Paris-Beijing menyatakan kerjasamanya untuk mengatasi tantangan konflik global, utamanya perang yang terjadi di Ukraina. Apalagi Cina punya kedekatan khusus dengan Rusia yang diharapkan dapat membawa negara itu maju ke meja perundingan. Akankah strategi dari Prancis ini berhasil menyelesaikan perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun itu? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.